Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini kita nak meneruskan pembacaan dalam tempoh 30 minit ini berkenaan tentang sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jami' ataupun Sunan Tirmizi. Dan kita telah tiba pada muka surat 322 yang mana Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang Al-Idain, dua solat raya. Al-Idain, dua solat raya. Lihat kepada Sahara. Maka apakah yang dimaksudkan dengan Id? Maka disebutkan di sini Al-Id summiyal Idu Idan. Raya dipanggil sebagai Id dalam bahasa Arab kerana ianya berulang kali pada waktu itu datang, li'annahu ya'udu wa yatakarraru li'awqatih. Setiap tahun berulang kali datang. Bahasa Arab ada ya'udu bermaksud berulang, pada waktu itu berulang. Kemudian kita lihat pada penghujung baris yang pertama, sebahagian mengatakan ya'udu bisururi wal farah. Raya pada waktu itu dipanggil Id kerana ia sentiasa berulang membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Kemudian kita lihat kepada baris yang kedua, 4, 5, baris yang kelima. Maka kata para ulama, wa salatul idain, solat raya solat dua raya adalah fardu di sisi mazhab Imam Abu Hanifah, wa inda Syafi'iyah, bawah dia. Dan di sisi Imam Syafi'i, solat raya adalah nafil dan sunat. Dan kemudian di sisi Imam Ahmad bin Hanbal adalah fardu ain. Maka ini perbezaan pendapat para ulama tentang hukum solat raya. Jumpa ke semua tadi? Gariskan. Riwayat yang bab yang pertama daripada solat raya, kata Imam Tirmizi, babun fil masyi yaumal Id. Bab pada hadis dan riwayat berkenaan sunnah berjalan kaki pada hari raya. Hari raya bagus kalau kita pergi solat raya berjalan kaki, sunnah. Walaupun kita ada kenderaan, walaupun kita ada motor, walaupun kita ada helikopter sebagainya, kalaulah surau dan masjid itu jaraknya mampu berjalan, sunnah untuk berjalan. Jom kita lihat riwayat yang ke-539. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ismail bin Musa qala hadatsana Syarikun an Abi Ishaq an Al-Harith an Ali radhiyallahu anhu. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, minas sunnah, di antara sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah antakhruja, bahawa kamu keluar ilal idi, untuk menunaikan solat raya masyian, berjalan kaki. Itu sunnah. Sunnah yang pertama, bila pergi solat raya jalan kaki. Wa an ta'kula syai'an, dan bahawa kamu makan sedikit qabla an takhruja, sebelum kamu keluar solat. Ini untuk solat Idul Fitri. Solat raya puasa, sunnah makan dulu sebelum pergi solat. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Kata Imam Tirmizi, dan beramal pada hadis ini di sisi majoriti ahli ilmu, yastahibbun, mereka menyukai untuk seseorang itu keluar ke tempat solat raya dalam keadaan berjalan kaki. Wa alla yarkaba, dan pada waktu itu tidaklah menunggang kenderaan kecuali jika ada keuzuran. Apakah keuzuran dia? Contoh nak pergi solat tu jauh sangat. Kalaulah dia pergi jalan kaki, maka Zuhur baru sampai, contoh. Dah lewat, habis solat raya. Maka pada waktu itu tak mengapa menaiki kenderaan. Tapi kalaulah dekat, tak sampai 2 minit jalan, maka sunnah untuk jalan. Tapi kalaulah dia tetap nak menaiki kenderaan, tak ada masalah. Cuma terlepas pahala mengamalkan sunnah Nabi SAW.
Bab yang kedua berkenaan tentang solat raya, kata Imam Tirmizi, babun, bab pada hadis dan riwayat berkenaan salatil aidain, solat raya adalah sebelum khutbah. Kalau Jumaat khutbah dulu baru solat, solat raya adalah solat dulu baru khutbah. Maka lihat kepada Arafah. Sebahagian para ulama menyebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, as-sunnatu al-khutbatu ba'dal idain. Sunnah adalah khutbah selepas daripada solat. Dan inilah yang diamalkan oleh umat. Wa talaqahul ummatu bil qabul. Namun ada seorang yang pernah pada waktu itu melakukan perkara yang bertentangan. Siapakah beliau? Beliau adalah Marwan bin Hakam. Fa innahu kana yahju fi khutbati Aliyan. Marwan bin Hakam pada waktu itu dia suka menyerang peribadi Sayyidina Ali bin Abi Talib sewaktu khutbah raya. Lalu manusia pada waktu itu tak suka. Maka ketika mana pada awalnya khutbah raya ni selepas solat, tapi Marwan bin Hakam yang merupakan gubernur Madinah, pada waktu itu dia suka cakap buruk tentang Sayyidina Ali. Maka orang tak duduk dengar khutbah dia, tak duduk dengar. Bila dia khutbah aja, semua pada waktu itu keluar daripada masjid. Maka pada waktu itu apa yang dia buat? Faqaddamal khutbata, maka diawalkan khutbah sebelum daripada solat raya, supaya manusia kena dengar apa yang dia nak cakap dengan menyerang Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Okey. Kemudian pada baris yang kedua Arafah ini juga disebut, dan pada awalnya, pada awal Islam, khutbah Jumaat pun adalah selepas solat. Kecuali pada waktu itu telah berlaku peristiwa di mana ada para sahabat yang pada waktu itu bila datangnya rombongan perniagaan daripada Syam dan pada waktu itu musim kemarau, maka mereka tinggalkan Nabi SAW kecuali hanya isna asyara nafsan, hanya 12 orang yang kekal duduk mendengar khutbah Nabi. Maka berlakulah pertukaran, maka Nabi awalkan khutbah dan pada waktu itu kemudian baru solat Jumaat. Jumpa tak apa yang saya baca tadi? Gariskan semua tu. Maka berkenaan tentang solat raya sebelum khutbah, berbeza daripada Jumaat. Sebenarnya Jumaat pun seperti ini, tapi pernah berlaku peristiwa, maka berlakulah pertukaran. Riwayat 540. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abu Usamah an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, yusalluna fil aidain, mereka semua menunaikan solat dua hari raya, qabla al khutbah, sebelum khutbah, thumma yaktubun, kemudian bila habis solat barulah mereka berkhutbah. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Jabir, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, bahawa solat raya adalah sebelum khutbah. Wa yuqal, dan dikatakan, inna awwala man khataba, sesungguhnya orang yang mula-mula sekali melakukan percanggahan dan melakukan khutbah sebelum solat raya adalah Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam adalah gubernur Madinah. Anaknya kemudiannya berjaya merampas pemerintahan dan khilafah. Anaknya bernama Abdul Malik bin Marwan. Lalu Marwan bin Hakam ni, dia sebenarnya pada waktu itu ujian dia kuasa. Padahal dia anak murid Abu Hurairah. Abu Hurairah tu guru dia tabi'in. Tapi bila dia tamak kuasa, maka inilah ujian dia. Bab yang ketiga berkenaan tentang solat raya. Babu anna salatal aidain, bab pada hadis dan riwayat yang menerangkan sesungguhnya solat raya bighairi azan, tidak ada azan, wala iqamah, dan tiada iqamah. Riwayat 541. Wa bi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu al-Ahwas an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sallaitu, aku telah solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidain, dua solat raya, ghaira marrah, bukan sekali, maksudnya banyak kali, wala marratain, dan bukan dua kali. Dan semua solat raya aku bersama dengan Nabi bighairi azan, tiada azan, wala iqamah, dan tidak ada iqamah.
Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, dan hadis Jabir bin Samurah adalah hadis hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, alla yu'adzana, bahawa tidak dilaungkan azan untuk dua solat raya, wala li syai'in minan nawafil, dan tidak ada azan untuk suatu pun daripada solat-solat nafil. Tak ada solat nafil yang ada azan. Azan hanyalah untuk solat fardu. Bab yang keempat berkenaan tentang apakah bacaan untuk dua solat raya. Sebenarnya lebih kurang sama dengan solat sunat dengan solat fardu Jumaat. Cuma ada beberapa surah yang berbeza. Bab yang keempat, babu al-qiraati fil idain, bab pada hadis dan riwayat berkenaan bacaan pada solat raya. Riwayat 542. Wabihi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir an Abi an Habib bin Salim an Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhum, daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u, membaca, fil idain, pada dua solat raya, wa fil jum'ah, dan pada solat Jumaat. Apakah surah yang Nabi kerap baca? Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama, dan hal ataka hadithul ghashiyah pada rakaat yang kedua. Kemudian kata Nu'man bin Bashir, warubbama, dan kadangkala, ijtama'a, terhimpun Jumaat dan solat raya, fi yaumin wahid, pada hari yang sama. Kadangkala terhimpun hari Jumaat dan solat raya pada hari yang sama. Fayaqra'u, maka Nabi membaca, bihima sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah pada kedua-dua solat tersebut. Kan kadang-kadang pernah berlaku raya dan Jumaat pada hari yang sama. Dekat sini ada nota penting, lihat kepada Arafah pada baris yang pertama Arafah. Jumpa tak? Okey, jom kita lihat. Maka lihat kepada Arafah. Hadithul bab, hadis daripada tajuk yang kita baca tadi, yufidu, memberikan satu faedah besar berkenaan tentang orang yang mendakwa dia suka mengamalkan hadis. Kan ada sebahagian orang dia mendakwa, jom amalkan hadis, tak payah ikut pandangan para ulama. Dan kat sini mereka ada suka mengwar-warkan satu perbuatan yang sebenarnya silap dan salah faham. Maka apakah yang mereka mendakwa? Fa innahu yaqul, orang yang mendakwa jom ikut hadis dan tak payah ikut pemahaman para ulama langsung, mereka mendakwa idza ijtama'al id, apabila terkumpulnya solat raya, wal jum'ah, dan solat fardu Jumaat, fal jum'atu afwan, maka tak payah solat Jumaat. Dan ini menjadi isu banyak. Pada waktu itu mereka kata, kalaulah raya dan Jumaat terhimpun pada satu hari, tak payah solat Jumaat. Sebab ada hadis, sebab ada Nabi SAW cakap begitu. Maka apakah maksud hadis yang Nabi kata pada waktu itu boleh balik? Apakah hadis kita akan baca nanti. Tapi dalam hadis ini kita nampak jelas, kata Nu'man bin Bashir, warubbama ijtama'a, dan kadangkala terhimpun solat raya dan solat Jumaat pada hari yang sama, fi yaumin wahid, pada hari yang sama, fayaqra'u bihima, Nabi tetap membaca kedua-dua solat tadi, surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghashiyah. Yang ni gariskan, warubbama ijtama'a fi yaumin wahid fayaqra'u bihima, gariskan sebagai rujukan pada masa akan datang. Lalu apakah jawapan untuk orang yang mendakwa ada hadis, kalaulah ketika mana solat Jumaat dan hari raya pada hari yang sama, tak payah solat Jumaat? Maka apakah dalil mereka? Maka kata para ulama, wala marfu'a lahum, mereka sebenarnya tak ada hadis yang jelas pun yang kata tak payah Jumaat. Cuma ada sepotong hadis yang sebenarnya mereka keliru. Apakah hadis tersebut? Hadis tersebut adalah hadis riwayat pada waktu itu Abdullah bin Zubair. Begitu juga dalam riwayat Bukhari ada hadis daripada Uthman bin Affan, yang mana Uthman bin Affan solat Id, Uthman bin Affan telah menunaikan solat raya. Ketika mana selesai solat raya, maka Uthman bin Affan berkata dengan manusia, man arada an yadhhaba falyadhhab, barang siapa yang nak balik maka boleh balik. Maka maksud daripada hadis tersebut boleh balik bukan tak payah Jumaat.
Sebab kena faham pada zaman Nabi SAW situasi dan keadaan dia, para sahabat pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka datang untuk solat raya daripada segenap pelusuk dan ceruk Madinah, daripada tempat yang jauh. Maka kalaulah mereka nak tunggu Jumaat pada waktu itu untuk tempoh yang lama, maka menyusahkan mereka. Dan zaman tersebut bukanlah ada kemudahan untuk mereka duduk dan tunggu. Maka pada waktu itu Nabi SAW dan para khalifah pun sebut, siapa yang datang daripada jauh, kalaulah nak balik boleh balik. Tapi bukanlah bererti pada waktu itu tidak ada langsung solat Jumaat pada hari tersebut. Dan dalil daripada riwayat Nu'man bin Bashir ini adalah jelas bahawa Nabi pernah solat Jumaat dan juga solat raya pada hari yang sama, membaca surah yang sama. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Waqid, Samurah bin Jundub, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Nu'man bin Bashir adalah hadis hasan sahih. Dan beginilah Sufyan Ats-Tsauri Mis'ar telah meriwayatkan daripada Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir, sama seperti riwayat Abu Awanah. Wa amma Ibnu Uyainah, adapun Ibnu Uyainah, fayukhtalafu, maka telah berbeza pada waktu itu pada riwayatnya. Lihat kepada Sahara. Maka apakah yang dimaksudkan di sini? Ai ikhtalafa ashabu Ibnu Uyainah, telah berbeza pendapat anak murid Ibnu Uyainah berkenaan tentang riwayat Ibnu Uyainah. Dan di manakah perbezaan mereka? Ada di antara anak murid Ibnu Uyainah menyebut ada penambahan perkataan abihi di antara perawi yang bernama Habib bin Salim dan Nu'man bin Bashir, dan ada mengatakan tanpa abihi. Itu adalah perbezaan pendapat pada anak murid Sufyan bin Uyainah. Dan adapun Ibnu Uyainah, maka telah bercanggah riwayatnya. Fayurwa anhu, maka diriwayatkan daripadanya, daripada Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir, daripada ayahnya, daripada Habib bin Salim an abihi. Yang itu yang dimaksudkan. Ada riwayat mengatakan ada perkataan an abihi daripada Nu'man bin Bashir. Wala yu'rafu, namun kata Imam Tirmizi, dan kami tidak mengetahui untuk riwayat Habib bin Salim riwayatun, sebarang riwayat daripada ayahnya. Maka sebenarnya Habib bin Salim tidak ada riwayat daripada ayahnya. Habib bin Salim terus direct dengan Nu'man bin Bashir. Kenapa? Wahabibun Salim, kerana hakikatnya Habib bin Salim huwa maula, beliau adalah hamba yang telah dimerdekakan oleh Nu'man bin Bashir. Maka kalaulah ada riwayat yang menyebut daripada Habib bin Salim daripada ayahnya, maka perkataan ayah tersebut adalah kesilapan. Sebab Habib bin Salim tidak ada sebarang riwayat pun daripada ayahnya, kata Imam Tirmizi. Yang ada adalah direct terus daripada sahabat Nabi Nu'man bin Bashir yang merupakan bekas tuan dia. Kata Imam Tirmizi, dan warawa, dan telah meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir ahaditha, beberapa hadis. Dan sungguh telah meriwayatkan daripada Ibnu Uyainah, daripada Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir, riwayat yang seperti ini. Waruya, dan diriwayatkan daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah membaca pada dua solat raya dengan surah Qaf pada rakaat yang pertama, wa qatarabatis sa'ah, dan surah Al-Qamar pada rakaat yang kedua. Wabihi yaqulu Syafi'i, dan inilah juga pandangan Syafi'i, sunnah untuk membaca dua surah ini pada solat raya. Apakah dalilnya? Riwayat 543. Wabi ilayhi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'an bin Isa qala hadatsana Malik an Damrah bin Sa'id al-Mazini an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu, apakah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada solat raya Idul Fitri dan Idul Adha? Qala, maka Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu menjawab, kana yaqra'u, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap membaca pada waktu itu surah Qaf wal Quranil Majid dan surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Ibnu Uyainah an Damrah bin Sa'id bi hadzal isnadi nahwah. Ada riwayat yang lain dengan sanad yang berbeza namun lebih kurang sama.
Berkata Imam Tirmizi dan Abu Waqid Al-Laythi, namanya adalah Al-Harith bin Auf radhiyallahu taala anhu. Bab yang kelima Imam Tirmizi bawakan berkenaan tentang solat raya. Kata Imam Tirmizi, babun, bab pada hadis dan riwayat berkenaan at-takbiri fil aidain, takbir tambahan waktu solat raya. Berapakah takbir tambahan pada solat raya? Maka lihat kepada Arafah pada baris yang keempat. Jumpa tak? Baris yang keempat. Maka berkata Imam Abu Hanifah, inna takbirati zawaid sittah. Takbir tambahan dalam solat raya ada enam. Salasatun fil ula, 3 takbir pada rakaat yang pertama, qabla al-qiraah, dilakukan sebelum membaca surah Fatihah. Wa salasatun fis tsaniyah, dan 3 lagi takbir pada rakaat yang kedua solat raya, ba'daha, selepas membaca surah. Maka Imam Abu Hanifah bezakan 3 takbir sebelum sebelum membaca Al-Quran pada rakaat pertama, dan 3 takbir lagi adalah pada rakaat yang kedua setelah selesai membaca surah. Sementara itu di sisi Imam Malik, Ahmad dan Syafi'i, az-zawaidu, takbir tambahan itu ada 12. Ada 12. 7 pada rakaat yang pertama dan 5 pada rakaat yang kedua, dan kedua-dua rakaat adalah sebelum membaca Fatihah. Itu adalah perbezaan di antara Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Apakah dalil untuk Imam Syafi'i? Riwayat 544. Wa bi ilai qala hadatsana Muslim bin Amr Abu Amr al-Hazza al-Madini qala hadatsana Abdullah bin Nafi an Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi. Siapakah nama jad dia? Nanti kejap lagi Imam Tirmizi terangkan, boleh tulis nama sahabat ini, Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Maka daripada Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara, telah mengangkat takbir dalam kurungan takbir tambahan selain daripada takbiratul ihram, fil aidain, pada 2 solat raya, fil ula, pada rakaat yang pertama, 7 kali takbir, qabla al-qiraah, sebelum memulakan bacaan al-Fatihah, wa fil akhirah, dan pada rakaat yang kedua solat raya, 5 kali takbir tambahan, qabla al-qiraah, sebelum membaca surah, sebelum membaca al-Fatihah. Maka ini dalil untuk mazhab Syafi'i, 7 rakaat yang pertama, 5 rakaat yang kedua, kedua-dua rakaat sebelum membaca al-Fatihah. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhum. Muka surat 324. Berkata Imam Tirmizi, hadis atuk kepada Katsir adalah hadis yang hasan, dan ianya adalah sebaik-baik riwayat yang telah diriwayatkan pada tajuk ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nama beliau adalah Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka. Dan beginilah yang telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah solat di Madinah seperti solat ini, maksudnya 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Dan inilah pandangan ulama Madinah, dan inilah pandangan Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwih rahimahumullahu taala. Riwayat yang ke-545, waruya an Ibni Mas'udin, dan telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata berkenaan tentang takbir tambahan pada 2 solat raya, maka 9 takbirat, beliau berkata ada 9 kali takbir. Fil rak'atil ula, pada rakaat yang pertama, 5 takbirat, ada 5 kali takbir. Tapi tulis kat situ. Tulis kat situ, ataupun boleh lihat kepada Sahara. Yang beliau maksudkan dengan 5 kali takbir adalah lihat kepada Sahara 2 baris daripada bawah. Apakah yang dimaksudkan dengan 9 kali takbir? Maka sebab itu lihat 2 baris yang bawah, ma rawa Ibnu Mas'ud annahu yukabbiru fi kulli idin 9 kali takbir. Maka apakah yang dimaksudkan 9? Khamsan, 5 kali takbir pada rakaat yang pertama, arba'an, 4 kali takbir pada rakaat yang kedua. Tapi apa maksud dia? Fihinna takbiratul iftitah wa takbiratul ruku'. Yang dimaksudkan dengan 5 kali takbir pada rakaat yang pertama adalah 1 takbiratul ihram.
Kemudian yang kedua takbir rukuk. Lalu 5 tolak 2 tinggal berapa? Tinggal 3. Macam kita sebut tadi. Di sisi Imam Abu Hanifah, takbir tambahan hanyalah 3. Sama juga macam rakaat yang kedua, beliau kata 4. Yang dimaksudkan 4 adalah termasuk takbir untuk pergi rukuk. Maka kalaulah 4 tolak 1 tinggal berapa? 4 tolak 1 tinggal berapa? 3. Maka sebenarnya di sisi Imam Abu Hanifah, berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud, 3 kali takbir. 3 kali pada rakaat yang pertama dan 3 kali takbir tambahan pada rakaat yang kedua. Ini yang dimaksudkan dengan 9 yang baru kita baca tadi. Adakah jelas? Jelas tak? Okey. Kata Imam Tirmizi, dan mengikut riwayat Abdullah bin Mas'ud, pada rakaat yang kedua dimulakan dengan bacaan Fatihah terlebih dahulu, kemudian bertakbir 4 kali bersama dengan takbir untuk rukuk. Maksudnya total hanya 3. Inilah pandangan Imam Abu Hanifah. Dan sungguh telah diriwayatkan lebih daripada seorang daripada sahabat Nabi SAW seumpama ini. Dan inilah pandangan ulama Kufah termasuk Abu Hurairah. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke-6 berkenaan tentang tidak ada solat sunat sebelum solat sunat hari raya dan selepasnya. Maka tak ada solat sunat. Tidak ada solat sunat. Kena faham solat raya pada zaman Nabi SAW dibuat di tempat lapang. Maka tak ada solat tahiyatul masjid dan tak ada solat yang lain. Maka sebab itu dibawakan riwayat ini bahawa tidak ada sebarang solat sunat sebelum solat raya dan selepas solat raya. Kecuali lah kalau zaman kita dah solat dekat masjid, maka boleh buat tahiyatul masjid. Riwayat 546. Wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala anba'ana Syu'bah an Adi bin Thabit qala sami'tu Sa'id bin Jubair yuhaddithu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, telah keluar yaumul fitri, pada hari raya Idul Fitri. Fa shalla rak'atain, maka Nabi terus solat 2 rakaat raya. Summa lam yusalli, kemudian Nabi tidak solat sebarang solat yang lain sebelum solat raya dan tidak selepas solat raya. Maka sunnah untuk tidak solat sebarang solat yang lain sebelum dan selepas solat raya. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Amr daripada Abu Sa'id radhiyallahu taala anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bahawa sunnah tidak menunaikan sebarang solat sunat sebelum dan selepas daripada solat raya. Wa qad ra'a, dan sungguh telah berpandangan sebahagian daripada ahli ilmu as-salata ba'da salatil Aid, bahawa adanya solat selepas daripada solat raya dan sebelum daripada solat raya daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka. Namun kata Imam Tirmizi, pandangan yang pertama tadi bahawa tidak ada sebarang solat sunat sebelum dan selepas solat raya, al-awwal as-sah, itu adalah lebih sahih. Riwayat 547. Wa bi ilai qala hadatsana Husain bin Hurayth Abu Ammar qala hadatsana Waqi'un an Aban bin Abdullah al-Bajali an Abi Bakr bin Hafsin wa huwa bin Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya beliau telah keluar pada hari raya walam yusalli, dan Abdullah bin Umar tidak menunaikan sebarang solat, tidak sebelum solat raya dan tidak pula selepas solat raya. Wa zakara, dan beliau menyebutkan sesungguhnya inilah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-7 berkenaan tentang wanita pun boleh untuk keluar solat raya. Yang ini kita sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa nanti jam 8.30 dalam Hayati Quran insya-Allah.